diselamatkan. Ini semua adalah kata-kata yang menggambarkan keprihatinan seorang pemimpin. Itu in short, ya. Secara ringkas, maksudnya adalah seorang pemimpin penyelamatan masyarakat dan rakyat itu adalah kena halus hati keprihatinan. Jiwa keprihatinannya kena sangat halus. Pada masa bencana, ia kena take care dengan penuh perasaan kasih sayang dan tanggungjawab kepada rakyat jelata. Ya, tak boleh ala kadar ataupun buat secara lakonan, secara olok-olok, secara nak tunjuk-tunjuk, secara itu. Sebab itulah baru-baru ini kita lihat begitu banyak kecaman kepada para pemimpin. Kerana pemimpin ini telah hilang deria keprihatinan yang paling halus tadi. Ya, yang ditunjukkan oleh Nuh alaihissalam, dan begitu juga ditunjukkan oleh Yusuf alaihissalam. Kalau kita ada masa, kita boleh tengok berkenaan dengan bagaimana Yusuf melayani orang-orang yang datang meminta bantuan, termasuk kekanda-kekandanya. Ya, kalau pemimpin itu dah hilang deria ini, memang kita akan dengar macam-macam excuse ataupun alasan yang diberikan oleh pemimpin, dan kita boleh melihat lakonan-lakonan yang tidak memberi kesan apa-apa kepada kebajikan rakyat jelata yang terkesan daripada bencana. Misal kata di Kuala Lumpur, ya, selain daripada di Selangor, kalau dah tak ada tempat kita nak sembahi, banyak kondominium, banyak flat-flat di Kuala Lumpur yang ditenggelami air, bukan sampailah tenggelam sampai puncak flat, ya, tetapi basement mereka, tempat letak kereta mereka, tempat lift, enjin lift mereka ditenggelami air, tak boleh, dan bomba terpaksa bertunggus lemus, ya, dan bomba tak cukup pam untuk keluarkan air daripada basement ini. Menteri-menteri boleh datang ke tempat ini, tak payahlah cari tempat kering untuk nak berlakon semata-mata kerana nak tunjuk mereka prihatin secara olok-olok. Inilah yang ditunjukkan oleh Nuh. Ya bunayya, datang wahai anakku, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh prihatin, dengan penuh deria dan sentuhan kepada orang yang menerima bencana tersebut. Dan pokoknya adalah pemimpin mesti sangat prihatin semasa bencana berlaku. Pemimpin mesti turun padang, dan juga kena ada koordinasi yang baik, ya. Kena ada koordinasi yang baik. Tak ada lagi sekatan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, ini majlis bencana pengurusinya orang sekian-sekian. Itu semua karut, ya. Yang perlu ditumpukan 100% adalah kesejahteraan dan kebajikan rakyat, bukannya protokol-protokol yang menghalang daripada bantuan itu, penyelamatan itu sampai tepat pada waktu dan masa yang diperlukan, ya. Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim, ya. Kenapa orang zalim disebutkan dalam ayat ini? Walaupun dalam konteks Nuh alaihissalam, orang zalim itu termasuk orang yang kufur, orang yang musyrik, orang yang menolak kerasulan baginda. Tetapi zalim di sini adalah mempunyai kata yang luas, dan dua kali kata zalim digunakan ataupun berkaitan dengan kisah Nuh alaihissalam. Dan ayat yang lain, waqila bu'dan lil qaumiz zalimin, ayat 44 surah Hud, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim, ya. Sekali dikatakan binasalah orang-orang yang zalim, dan sekali dikatakan alhamdulillah, pujian pada Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dalam konteks Nuh, itulah orang yang kufur, orang yang musyrik, orang yang menolak kerasulan, orang yang mendustakan Nuh alaihissalam. Tetapi kita boleh kembangkan makna ayat ini dalam kontekstual semasa masing-masing masyarakat. Dalam kontekstual semasa negara kita yang menghadapi bencana baru-baru ini, ya, kita boleh lihat dengan jelas Allah pamerkan kepada kita di depan mata kita. Kalau tak nampak lagi, tak tahu, ya, balak landing atas bumbung. Kalau tak nampak lagi apakah ini bentuk bencana yang datang
daripada kerakusan penebangan hutan, kita menipu diri kita sendiri, ya. Penghulu ataupun ketua kampung dengan klip video tunjukkan kampung mereka dilanda tsunami, bukan tsunami ombak, bukan tsunami air, tsunami batang-batang balak, ya. Ini memalukan kita. Mungkin pertama di dunia pada masa kini, ya, bagaimana tsunami itu datang dalam bentuk balak-balak, batang-batang kayu, ya, yang telah ditebang. Dan dengan itu kita boleh tahu bahawa pembalakan itu sangat berleluasa. Nanti di kesempatan yang lain, hari ini mungkin kita tidak sempat, kita boleh membicarakan sebab ataupun punca bencana. Di dalam Al-Quranul Karim tidak hanya satu sebab. Bencana bukan hanya satu sebab, ya. Bencana mungkin datang dari berbagai-bagai sebab. Bukan hanya kerana Allah ingin membinasakan orang yang kufur, tetapi juga dalam kes Nabi Yusuf AS tidak disebutkan, tidak dikaitkan penolakan tauhid dengan bencana kemarau 7 tahun. Ia seakan-akan adalah satu cyclical, ya, satu putaran cuaca dunia. 7 tahun kemarau berturut-turut, 7 tahun sebelum itu keadaan menjadi subur, habis kemarau dia subur balik. Ini adalah putaran cuaca dunia yang tidak dikaitkan dengan sebab yang khusus kekufuran kaum Nabi Yusuf AS. Demikian juga kita baca ayat di mana Allah menurunkan bencana kerana sebab tangan manusia sendiri. Tangan menggambarkan kekuasaan, menggambarkan aktiviti, menggambarkan apa yang kita buat dalam kehidupan kita, ya. Kerana kita melakukan aktiviti yang merosakkan alam, maka kita menerima bencana dalam bentuk fenomena alam, baik banjir atau kemarau atau lainnya. Ini yang menjadi perkara yang relevan dengan kita pada hari ini. Kemudian pemimpin ini datang dengan berbagai lakonan, ya. Kata pokok ini datang kerana kepala air, kononnya negeri mereka tidak mengelanggar kota, pembalakan, macam-macam. Tapi in essence, pembalakan yang berlaku di Pahang baik, di Kelantan baik, di beberapa negeri baik yang berlaku daripada semasa banjir baru-baru ini adalah kerana aktiviti penebangan habis, ya. Semua hutan itu, pokok-pokok dalam hutan itu ditebang habis di dalam hutan simpan. Ini the facts. Kalau dapat menteri bagi keterangan hal ini, esko-esko negeri berkenaan, menteri besar bagi keterangan berapakah keluasan hutan simpan yang telah ditebang habis atas nama penanaman ladang hutan, ya. Ini adalah satu ancaman yang terbesar. Mereka berlindung di bawah konsep kononnya boleh buat ladang hutan, tanam balik hutan dalam hutan. Mereka tak puas hati dengan hutan yang telah Allah tumbuhkan. Mereka nak ambil alih, nak tanam sendiri pokok hutan, ganti hutan yang telah ada. Kan ini satu kerja kalau saya katakan penipuan mungkin kasar, ya. Satu kerja olok-olok, ya. Satu kerja main-main nak memperbodohkan orang ramai, ya. Kita tebang hutan, kita konon nak tanam hutan. Pada masa kita tebang hutan, dalam hutan simpan, biasa penanaman ladang ini dulu kita boleh buat ladang kelapa sawit, kita boleh buat ladang durian. Yang diluluskan itu adalah kawasan yang bukan dalam hutan simpan, ya. Kawasan yang telah dikeluarkan daripada hutan simpan. Kita ada hutan simpan yang tak boleh disentuh kecuali pembalakan yang terhad, dan setengah kawasan lain tidak langsung boleh ditebang. Tetapi bila dibawa konsep hutan simpan ini boleh ditebang untuk buat ladang hutan, dan konon-kononnya dia kekal sebagai masih hutan simpan walaupun sudah dibersihkan. Ini yang menghancurkan kebanyakan kawasan di negeri kita, di negara ini. Kalau boleh kita minta menteri bertanggungjawab buat satu kertas putih tentang berapa luas kawasan hutan simpan yang telah dibersihkan untuk kononnya membuat ladang hutan, ya.
tak ramai orang sentuh tajuk ini ya. Saya telah menyentuh tajuk ini berkali-kali sehingga saya telah dipanggil oleh satu parti untuk memberi keterangan kepada jawatan kuasa mereka, dan saya telah tuliskan isu ini pada tahun 2015. Saya telah upload dalam YouTube dan lain-lain. Pada masa itu orang berdiam diri, mereka tak nampak perkara ini. Sekarang alhamdulillah, bukan alhamdulillah lah, sekarang masya-Allah masyarakat mula sedar ya, bila balak-balak ini datang bersekali dengan air, dan balak-balak ini datang bertimbun-timbun menimbus rumah-rumah dan juga menutup jalan-jalan, dan video boleh tunjuk dengan begitu jelas, maka inilah akibatnya. Tidak termasuk lagi masalah esok kemarau, bekalan tadahan air akan merosot, air di dalam bumi akan merosot. Kemudian bila hujan datang, tidak ada benda yang boleh menampung aliran air yang kuat dan meresap air ke dalam bumi, seperti mana kita belajar minggu lepas bagaimana Allah memfirmankan kepada bumi menelan air, meresap air. Ekologi peresapan air itu akan binasa, akan rosak, dan pusingan hujan juga akan menjadi tidak menentu. Ini semua adalah akibat daripada perbuatan kita. Kena kaji balik ya, dan masyarakat juga kena menuntut dengan sekeras-kerasnya, sekuat-kuat. Jangan biarkan orang berkuasa saja menentukan nasib kita, tak boleh. Kita kena menentukan keadaan. Kita tak boleh biarkan kerosakan alam ini diambil mudah oleh mana-mana pihak, sehingga yang menerima akibatnya bukan mereka, yang menerima akibat rakyat biasa. Dan di Pahang saban tahun, bukan satu tahun, mereka kena baiki rumah, kena bersihkan rumah. Tahun lepas dah kena bersihkan, rumah mereka dah rosak, tahun ini kena bersihkan, na'udzubillah tahun depan mungkin berlaku lagi. Ini semua termasuk dalam kata az-zalimin ya, orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim ini tolonglah ingatkan ya, tolong ingat ya, kalau Allah telah melaknat mereka dengan kata tadi wakila bu'dan lil qaumiz zalimin, binasalah orang-orang yang zalim ya. Dalam konteks bencana alam ini ya. Dalam konteks lain memang ada ayat-ayat yang lain, tetapi ini secara langsung dalam konteks pemusnahan alam, dalam konteks fenomena alam, dalam konteks bencana daripada alam. Wakila bu'dan lil qaumiz zalimin, wahai orang zalim, kamu binasa. Walaupun kamu dapat duit yang banyak, walaupun sama ada rasuah ataupun tidak rasuah, sama ada kickback money ataupun tidak, kamu telah binasakan alam semata-mata kerana kerakusan, mengaut kekayaan, hancur binasalah kamu. Qul alhamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Alhamdulillah, kami telah diselamatkan daripada orang-orang yang zalim. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita orang Islam, kita baca Quran, kita ada modal yang begitu indah, tetapi kita telah melanggari semua ini. Ya, telah melanggari semua ini, dan orang yang belajar agama, mereka tidak berani untuk berdiri menegur masalah-masalah berkaitan dengan fenomena alam, yang berkaitan dengan kerosakan alam. Khutbah-khutbah hanya difokuskan kepada perkara-perkara yang tidak related, yang tidak relevan dengan keadaan sebenar. Kata-kata ataupun ingatan melalui khutbah terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti kerosakan alam jarang kita dengar ya. Jarang kita dengar. Jarang sekali. Amat-amat jarang. Jadi ini moga-moga apa yang saya sebutkan ini boleh mendatangkan kesedaran kepada kita.